Habi. Dan tuan-tuan, puan-puan yang nak dapatkan kitab tersebut boleh beli di Shopee. Nanti Puan Ania penganjur kita ni akan maklumkanlah ada dalam Shopee saya semok kitab tersebut. Boleh beli di Shopee ataupun di kedai-kedai yang berhampiran insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, kita terus kepada perbincangan kita. Pada pagi ini, pertemuan yang ketujuh kita masuk pada perbincangan muka surat 51 dalam kitab kita. Masih lagi pada adab murid terhadap gurunya, iaitu pada adab yang ke-15. Adab yang ke-15. Adab yang ke-15, adab murid terhadap gurunya adalah jangan ketawa dan elakkan bercakap. Jangan ketawa dan elakkan bercakap. Ni guru duduk kat depan, guru duduk mengajar, guru duduk bagi kuliah, tazkirah. Kadang-kadang yang mendengar tu ki, duduk ketawa. Jangan, tidak beradab namanya. Ataupun bercakap pada perkara yang tidak perlu. Pada perkara yang perlu dibenarkan. Contohnya kan, kita tanya kawan sebelah, hari ni muka surat berapa? Hari ni tajuk yang mana? Hari ni kitab yang mana? Itu dibenarkan, diberi kelonggaran. Tapi bercakap pada perkara yang di luar dalam konteks ilmu, itulah yang dikatakan tidak beradab. Kita baca huraiannya. Janganlah ketawa ketika berada di dalam majlis dan elakkan bercakap tanpa keperluan. Juga jangan melakukan sesuatu yang sia-sia dengan anggota tangannya atau selainnya, dan janganlah dia berpaling tanpa keperluan. Hendaklah dia menghadap gurunya dalam keadaan diam dan bersedia mendengar pengajian. Kadang-kadang dia duduk berbalas WhatsApp, kadang-kadang duduk main telefon, Facebook. Kadang-kadang orang yang mengajar ni dia lihat view dia tu lebih luas. Maka dia boleh nampaklah siapa yang bermain telefon, siapa yang duduk bercakap dan sebagainya. Kita rasakan kita dah sembunyi-sembunyi dah buat perkara tersebut. Tapi bagi orang yang duduk lebih tinggi sikit sebab dia duduk atas kursi, guru ni dia akan nampaklah apa yang kita buat. Maka elakkan perkara tersebut. Tapi jika ada keperluan, ada emergency dan sebagainya, itu diberikan kelonggaran. Ini perlu dijelaskan juga. Nanti ada emergency tak angkat call lah. Sebab apa? Sebab elakkan bercakap, kata dia. Tidak. Tengok suasana lah. Itu yang ke-15. Yang ke-16, adab yang ke-16, jangan mendahului guru. Jangan mendahului guru. Apa maksud dia? Janganlah seorang murid itu tergesa-gesa dan mendahului gurunya dalam mensyarahkan atau menjawab sebarang persoalan. Kecuali, garis bawahkan perkataan kecuali dengan persetujuan gurunya, kerana perkara itu persetujuan guru menunjukkan kelebihan penuntut ilmu tersebut. Maknanya, kalau guru tengah mensyarahkan, janganlah murid ni interfere. Dia masuk dulu, dia syarah dulu. Guru belum habis lagi perkataannya. Melainkan mendapat keizinan. Dalam perkara ni kita garis bawahkan perkataan mesti diizinkan oleh guru. Dan kadang-kadang pun kita akuilah kan, dalam bentuk kuliah online sebagainya kan. Ini sebagai peringatan pada saya dan kita semualah. Kadang-kadang kita duduk mensyarahkan sesuatu perkara. Cumanya ada ketikanya di tempat yang lain saya buat kuliah online, murid ni ataupun orang yang dengar tazkirah ni, masa kita duduk kuliah, dia duduk tanya soalan, dia buka mikrofon, dia tanya soalan. Kemudian bila satu tanya soalan, yang lain pun tanya soalan. Yang lain tanya soalan, yang lain pun akan bertanya soalan. Maka tajuk yang disyarahkan itu tak sempat habis. Kenapa? Kita terpaksa menjawab persoalan tadi. Itu menyebabkan terganggu sedikitlah perjalanan majlis ilmu tu. Bukan kita tidak memberi tanya soalan, bukan itu maksudnya. Tetapi dalam bab mendahului itu tadi, kita belum buka lagi sesi soal jawab sebagai contoh kan. Tapi dah ramai tanya tu, menyebabkan tajuk tak sempat habis, dan ramai yang melayari kita kata kuliah tersebut secara online merasa terganggu dengan persoalan tadi. Jadi
Kalau ada ruang yang khusus, itu baru dibenarkan. Dan jika ada soalan yang masa tak cukup dan sebagainya, dan kita bolehlah tanya kepada guru tadi secara persendirian. Melainkan guru bagi keizinan. Okey, jika ada yang nak bertanya, bolehlah bertanya soalan contohnya kan. Tetapi kalau terus interfere macam tu, menyebabkan terganggu sedikit perjalanan majlis tersebut. Ini kita kena sama-sama ingatkan. Jangan mendahului guru. Yang ke-17, memilih keadaan yang terbaik. Adab yang ke-17, memilih keadaan yang terbaik. Apa maksud dia? Janganlah dia membaca di hadapan guru tak kala guru tersebut dalam keadaan tidak bersedia, fikiran memikirkan perkara lain, bosan ketika dalam kesedihan, mengantuk dan pelbagai keadaan yang menyukarkan dan menghalang guru daripada memberikan penjelasan secara sempurna. Contoh kan, guru tu sibuk dengan perkara-perkara lain. Datanglah dia, Ustaz, Tuan Guru, Tok Syekh, boleh tak cek bacaan Al-Fatihah saya? Sedangkan guru tu duk buat perkara lain. Jadi, yang pentingnya dapatkan keizinan dan kita lihat waktu yang sesuai. Jika guru tu dalam keadaan sibuk kemungkinannya, ataupun perasaannya sedih, ataupun dalam keadaan letih, mengantuk, maka kalau ramai yang duk buat perkara tersebut menyebabkan terganggulah. Ini memilih keadaan yang terbaik juga salah satu daripada adab. Begitu juga kan. Kalau kita panggil penceramah-penceramah popular kan, ada sampai tarik tangan guru ni untuk bergambar. Guru nak bergerak, dia tarik tangan guru dan sebagainya. Itu tidak beradab dan sebagainya lah. Sebagai contoh. Nak ambil poin-poin penting saja kerana banyak yang kita nak huraikan ni dan waktu kita pun tak panjang. Yang ke-18, tidak bertanya melainkan sesuai pada tempatnya. Adab yang ke-18, bertanya pada tempat yang sesuai. Janganlah bertanyakan soalan di luar tajuk ataupun konteks, melainkan jika diketahui bahawa perkara tersebut tidak dibenci oleh guru. Ada pengalaman saya satu kali kuliah di satu tempat tu, ketika mana saya menyampaikan kuliah dan sebagainya, kemudian adalah seorang jemaah yang bertanya ni soalan isu semasa berkaitan dengan politik ketika tu. Dia tanya adalah soalan yang memang jelas-jelas politik, nak mengenakan satu pihak. Maka saya mengambil pendirian tidak menjawab persoalan tersebut. Sebab apa? Tempatnya tidak sesuai, medannya tidak sesuai dan sebagainya. Jangan kita bertanya soalan tu kadang-kadang nak perkena orang juga. Jangan. Jadi, perkara-perkara tersebut kena ambil tahu. Di luar daripada tajuk yang dibincangkan, konteks yang dibincangkan dan soalan tu jelas berniat yang tidak baik. Maka perkara tu elakkan. Di samping itu, janganlah mendesak dengan melampau guru untuk menjawab setiap persoalan yang ditanyakan. Tanya tu bertubi-tubi. Kadang-kadang call berkali-kali. Ataupun WhatsApp berkali-kali, kenapa tak balas lagi dan sebagainya. Kita tak tahu. Mungkin keadaan orang dan sebagainya ada urusan yang perlu dia selesaikan. Kita bersangka baik. Cukup tanya soal atau apa ni, bagi salam, perkenalkan diri, tanya soalan. Dan kalau dia belum balas lagi, mungkin esok kita boleh remind pada guru tersebut. Atau janganlah sampai call berkali-kali, WhatsApp berkali-kali sehingga menyebabkan emosi dia tu terganggu sikit. Maknanya, tanya soalan sesuai pada waktu dan tempatnya. Hendaklah dia cuba mencari masa yang sesuai untuk bertanyakan soalan. Seperti ketika masa lapang guru tersebut atau ketika dalam keadaan baik untuk ditanyakan sesuatu soalan. Mungkin kadang-kadang guru ataupun ustazah sedang bermesyuarat, sedang buat tugasan yang lain dan sebagainya. Kalau ditelefon berkali-kali, dalam keadaan nak tanya soalan tu menyebabkan tidak sesuai waktu tersebut. Selain itu, tak kala mengajukan persoalan, hendaklah dia berlemah lembut dan mengelokkan percakapannya. Berbudi bahasa.
Kita nak tanya soalan, tanya dengan baik dan sebagainya. Perkenalkan diri dahulu, bagi tahu dapat nombor daripada mana dan sebagainya. Kalau nombor ataupun kita tak pernah bertemu guru tersebut, dan kita tanya dengan bahasa yang baik, bukan bahasa yang memaksa-maksa. Kenapa ustaz tak jawab soalan saya ni? Marah pula pada ustaz. Saya kan dah tanya dah, ustaz kena jawab sekarang. Macam ustaz ni pekerja dia pula bagi arahan. Jangan macam tu, itu tidak beradab. Kemudian muka surat 51 lagi, janganlah dia berasa malu untuk bertanyakan soalan yang menjadi kemuskilannya. Bahkan hendaklah dia meminta supaya guru tersebut memberikan penerangan dengan sejelas-jelasnya. Kalau perkara berkaitan dengan iman, amal, berkaitan dengan ibadah, hukum hakam, jangan malu. Seganlah saya nak tanya soalan ni, kan apa pula orang kata. Jangan segan. Kalaulah soalan itu soalan yang sensitif, maka kita berlapiklah. Ustaz, ini ada persoalan yang berlega-lega dalam kalangan masyarakat contohnya. Kita gunakan bahasa yang berlapik. 52 muka suratnya. Hal ini kerana sesiapa yang nipis muka ni gambaran pada orang yang malu bertanya. Nescaya nipis jugalah amalannya kerana kurang ilmunya. Orang yang nipis muka diberi gambaran orang itu orang yang malu bertanya soalan. Maka kalau kita malu nak tanya, maka nipislah amalannya. Maka sebab apa nipis amalan? Kerana ilmunya kurang. Saya pun ramai, alhamdulillah. Sebab waktu kita terbatas kan. Lepas je daripada kuliah ni, ramai jemaah daripada SPAK biasanya akan WhatsApp saya berkaitan nak tanya soalan ke ataupun perkara-perkara kemuskilan dalam pengajian kita ni. Ramai yang bertanya soalan. Alhamdulillah. Sebab mungkin nak tanya face to face macam ni tak sempat. Sebab kita 8 suku, kita dah berhenti dah. Lepas tu ada slot yang lain daripada ustaz yang lain kan. Jadi Alhamdulillah saya tengok feedback yang positif. Jemaah bertanya kepada saya melalui WhatsApp. Dan saya mengalu-ngalukan dan insya-Allah kita akan cuba santunilah persoalan-persoalan. Sekiranya kita tak tahu, kita katakan tidak tahulah. Kalau kita boleh sharekan pendapat kita, insya-Allah kita akan respon semuanya. Begitu juga sesiapa yang nipis mukanya, iaitu malu untuk bertanyakan soalan, nescaya akan nampak kekurangannya ketika berkumpul bersama rijal, tokoh-tokoh yang lain. Maknanya, jika ilmunya kurang, maka akan nampaklah kekurangannya bila dia berada di dalam majlis ilmu itu tadi. Ini Ana baca satu-satu supaya kita dapat khatamkan kitab kita ni dari kulit ke kulit insya-Allah. Adab yang ke-19. Tidak malu mengaku jika tidak faham. Ini juga adab. Kalau guru, adabnya tidak malu mengaku tidak tahu jika tidak tahu. Itu adab seorang guru. Kalau guru tu tak tahu, dia kena mengaku, oh saya tak tahu dalam perkara ni. Bagi murid pula, sekiranya dia tidak faham, tidak jelas, jangan malu untuk mengaku saya tidak faham perkara tersebut. Tidak jelas penerangannya, boleh jelaskan lagi tak? Jangan malu untuk mengaku. Kita tengok muka surat 52. Apabila guru bertanya kepadanya, faham tak? Adakah kamu faham? Maka janganlah dia menjawab ya, melainkan dia benar-benar faham dan jelas akan maksud yang disampaikan oleh gurunya. Hal ini kerana sekiranya dia berbohong mengatakan dirinya faham sedangkan tidak, nescaya hilanglah kefahaman yang sebenar daripadanya. Jangan malu nak mengaku tak faham. Kadang-kadang bila cikgu tanya, guru tanya, syekh tanya, fahim tum, awak faham tak? Maka semua jawab, fahimna, kami faham. Sedangkan dia tak faham. Maka rugilah. Sebab apa? Dia akan terlepas penerangan pada topik yang dia tidak faham tadi. Kerana dia mengaku faham sedangkan tidak faham. Jangan begitu. Adabnya, kalau kita tak faham, katakan dengan jelas. Justru, janganlah berasa malu untuk mengungkapkan saya tidak faham kerana sekiranya dia bersifat amanah mengakui ketidakfahaman dengan ilmu,
maka tindakannya itu menghasilkan kebaikan kepadanya sama ada masa sekarang ataupun masa akan datang. Kalau kita kata tak faham, maka dia akan diberi lagi penerangan, maka akan memberi kebaikannya buat dirinya pada masa itu dan pada masa akan datang. Kalau tak jelas, Ustaz, saya tak jelas, boleh terangkan balik tak? Bila diterangkan, barulah jelas kebaikan buat dirinya pada masa ini dan pada masa akan datang. Nah, kita tengok apa maksud kebaikan pada masa sekarang dan kebaikan pada masa akan datang. Dia dapat kebaikan pada masa sekarang. Dia dapat mengingati dengan jelas permasalahan tersebut di samping terselamat dari sifat penipu dan berpura-pura memahami perkara yang tidak difahami. Dia tak faham tapi dia berpura-pura faham. Rugilah. Selain itu, tindakannya dapat menarik kepercayaan guru kepadanya di atas perhatian, minat, kesempurnaan fikiran, wara', berdikari dan sifat tidak berpura-pura yang ditunjukkannya. Guru ni bila murid dia kata, oh saya kurang jelas Ustaz, boleh jelaskan lagi, boleh bagi penerangan. Jadi guru akan memberi satu tumpuan perhatian yang khusus kepada yang tidak faham tu tadi. Dia akan jelaskan. Dan ini menunjukkan kesempurnaan akalnya, sifat tawaduknya, sifat tidak segan untuk dia mengaku dia tidak faham dan dia seorang yang tidak berpura-pura. Kita akan respect pada orang yang tidak berpura-pura ni. Kita akan rasa, oh baguslah dia ni jujur. Orang yang jujur ni dia akan dikasihi Allah dan dia akan dikasihi oleh manusia yang lain. Kemudian kita tengok kebaikan pada masa akan datang. Hatinya akan sentiasa tetap dengan perkara kebaikan. Bahkan dia akan terbiasa dengan cara dan akhlak yang diredai ini. Al-Khalil bin Ahmad berkata, kedudukan jahil itu terletak antara perasaan malu dan perasaan bangga ataupun besar hati. Kenapa seseorang tu jadi jahil? Sebabnya 3. Yang pertama, malu. Yang kedua, rasa bangga. Yang ketiga, rasa besar diri dah. Dia malu nak tanya. Dia akan selama-lamanya jahil lah. Dia rasa dirinya sudah hebat. Dia bangga dengan diri sendiri. Dia akan jahil lah. Sedangkan dia tak tahu apa-apa. Ataupun dia dah rasa besar diri dah. Dia rasa dia lebih hebat dari orang lain. Maka dia tidak akan belajar daripada orang yang di bawah daripadanya. Itulah punca kejahilan. Punca kejahilan 3. Kata Al-Khalil bin Ahmad. Perasaan malu, bangga diri dan merasa diri lebih besar daripada orang lain. Itu kita garis bawahkan poin tersebut. Muka surat 53. Adab yang ke-20, tetap fokus dan dengar meskipun sudah tahu. Apabila guru menceritakan suatu permasalahan atau sebuah cerita yang sudah pun diingati, hendaklah dia tetap memberikan tumpuan dan mendengar dengan baik, seolah-olah tidak pernah mendengar ataupun mengingatinya sebelum daripada ini. Di sini 2 adab penting yang kita kena caknakan. Yang pertama, bagi seorang guru, setiap pengajian ataupun kelas ceramah yang kita sampaikan, pastikan kita tulis tajuk apa yang kita ceramahkan. Dan pastikan kita ni tahu di mana kita bermula, di mana kita berhenti, di mana awal pengajian, di mana akhir pengajian. Supaya apa? Tidak berlaku pengulangan topik ataupun tajuk. Itu adab bagi guru. Manakala bagi adab seorang murid, jika gurunya mengulangi poin-poin yang telah dibincangkan pada pertemuan yang lepas, janganlah kita tunjukkan, oh saya dah tahu, saya tak nak dengar dah. Jangan. Fokuskan juga. Itu kita anggap sebagai satu tazkirah dan peringatan kepada kita. Mungkin kita dah pernah dengar dah. Tapi bila diingatkan kembali, ia menjadi satu peringatan kepada kita. Dan bagi guru pula, janganlah dia tidak buat persiapan. Dia pula tanya murid dia, oh hari ni kita muka surat berapa ya? Saya lupa pula nak tanda. Jangan macam tu. Pastikan kita tahu di mana kita berhenti, di mana kita akan sambung. Itu menunjukkan kecaknaan guru kepada ilmunya tadi. Itu kena tanda lah. Itu maksud adab yang ke-20. 21.
Adab yang ke-21 bagi penuntut ilmu, menjadikan menuntut ilmu itu sebagai rutin. Sebagai rutin kita. Seorang murid hendaklah sentiasa mengambil berat soal menuntut ilmu. Bahkan menjadikannya sebagai rutin harian pada setiap waktu, tidak kira siang ataupun malam, bermusafir ataupun tidak. Sekarang ni nak tuntut ilmu mudah dengan teknologi dan sebagainya. Para jemaah yang seramai 110 orang pada pagi ni, ramai Alhamdulillah, berada di pelbagai tempat. Mungkin ada di Kelantan, ada di Perak, ada di Johor, ada di Kedah dan pelbagai lagi. Selangor, KL dan sebagainya kan. Tapi Alhamdulillah kita jadikan rutin kita pada setiap hari Rabu waktu pagi kita belajar bab adab, kita belajar bab akhlak. Dan anda yakin ada yang dari luar, daripada Malaysia pun ada, daripada Singapura, daripada Brunei pun ada, Alhamdulillah. Kan? Dan perkara ni kita jadikan sebagai rutin kita di dalam menuntut ilmu. Kita tidak jadikan tempat itu sebagai alasan ataupun kekangan untuk kita menyampaikan ataupun menuntut ilmu itu tadi. Jadi semangat, kita jadi semangat. Bila berjemaah macam ni, menjadikan kita makin kuat untuk menuntut ilmu. Kemudian, janganlah dihabiskan masanya pada perkara selain daripada ilmu, melainkan untuk keperluan seperti makan, tidur, rehat dan mengikut tempohnya. Jangan buat perkara yang tidak berfaedah lah ataupun sia-sia, melainkan semua masa kita tu diisi dengan ilmu. Kita tengok apa kata Imam Asy-Syafi'i. Betapa indahnya kata-kata Imam Asy-Syafi'i, antara tanggungjawab seorang murid ialah merealisasikan tujuan belajar dengan memperbanyakkan ilmu dalam dirinya. Bersabar di atas segala sesuatu yang mendatang kepadanya meskipun tidak dipinta. Mengikhlaskan niat kerana Allah semata-mata dalam mencapai ilmu, sama ada berbentuk nas, hafazan ataupun istimbat, mengeluarkan hukum. Ini ada 3 perkara yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Yang pertama, sabar di dalam menuntut ilmu. Kena sabar. Menuntut ilmu ni kena sabar. Sejam kita menyampaikan, kita belajar, menuntut ilmu, mestilah banyak urusan yang lain. Tapi kita sabar nak dapatkan ilmu ni mahal. Yang kedua, kita kena ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, kita jangan merasa puas dalam menuntut ilmu. Habis satu bab, kita belajar pula bab yang lain. Habis contohnya kita dah belajar ilmu tauhid. Jangan berhenti, kita belajar pula kitab tauhid yang lain. Habis kitab tauhid yang lain, jangan berhenti, kita belajar pula kitab fiqh. Habis kitab fiqh, belajar pula ilmu tafsir. Habis ilmu tafsir, kita belajar pula ilmu hadis. Belajar sehinggalah kita mati dalam keadaan menghadap Allah ketika menuntut ilmu. Ini pesanan pada saya dan kita semualah. Kita tambahkan ilmu ataupun skill-skill yang lain dalam kehidupan kita. Di samping itu, hendaklah dia meletakkan pergantungan kepada Allah dengan memohon pertolongan dan bantuan daripadanya. Ini kita garis bawahkan. Tak dapat tidak, mestilah kita sentiasa berdoa kepada Allah. Antara doa bagi penuntut ilmu, kita perbanyakkan doa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waktu terbaik untuk menghafal. Yang pertamanya waktu sahur, sebelum subuh dan waktu pagilah. Muka surat 53. Selain itu, menghafaz pada waktu malam adalah lebih berkesan berbanding pada waktu siang. Hal ini kerana fikiran lebih lapang dan suasana lebih tenang pada waktu tersebut. Juga menghafaz ketika lapar lebih berkesan kerana menghafaz dalam keadaan kekenyangan daripada kekenyangan. Muka surat 54. Adapun sebaik-baik tempat untuk menghafal pula ialah di dalam bilik, dalam kelas. Begitu juga tempat yang lain yang jauh daripada sesuatu yang melekakan. Juga tidak elok sekiranya hafazan dilakukan di kawasan terdapat tumbuh-tumbuhan, pokok, sungai di tepi jalan kerana kebiasaannya tempat tersebut boleh menghalang diri daripada fokus terhadap hafazan. Ini bergantung kepada niat ataupun keadaan diri masing-masing lah. Yang ke-22, adab yang ke-22.
segera memohon maaf dan menzahirkan kekesalan. Apa maksud dia? Adab murid yang ke-22, mohon maaf dan timbulkan penyesalan. Apa maksud dia ni? Sekiranya hubungannya dengan guru menjadi renggang ataupun dingin, hendaklah dia memulakan memohon maaf dan menzahirkan penyesalan atas kesalahan yang dilakukannya. Hal ini kerana tindakan tersebut lebih bermanfaat kepada agama dan dunianya, bahkan lebih mententeramkan jiwanya. Contohnya kan, jika kita tersalah cakap kepada guru dan sebagainya, ataupun terkasar, ataupun kita buat perkara yang tak menyenangkan guru, tidak salah kita merendahkan diri, kita mohon maaf. Guru, ustaz, cikgu, syekh, saya mohon maaf, saya tadi terlambat, saya tadi tersilap, saya tadi bercakap, minta maaf kepadanya. Kadang-kadang dengan asbab kerendahan diri kita itulah menjadikan ilmu kita lebih cepat untuk kita belajar. Ada pepatah menyebut, sesiapa yang tidak mampu bersabar akan pahitnya pembelajaran, nescaya kekallah dia di dalam buta dan kejahilan dalam tempoh yang lama. Pepatah ni kita bintangkan. Jadi sebagai azimat pada kita, siapa yang tak mampu bersabar dengan pahitnya belajar, dia akan selama-lamanya berada dalam kejahilan. Itu adab yang ke-22. Adab yang ke-23, berlemah lembut dan sabar. Berlemah lembut dan sabar. Antara adab menuntut ilmu ialah berlemah lembut dan penuh kesabaran. Juga hendaklah dia mempunyai semangat yang tinggi dan tidak berpada dengan ilmu yang sedikit, sedangkan dia mampu untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Maknanya, jangan cepat puas. Oh, saya ni dah rasa banyak dah ilmu saya ni, kata dia. Saya dah khatam kitab ni. Saya dah belajar ilmu ni. Saya tak nak dah belajar lain. Tak nak, jangan. Jangan cepat puas dalam menuntut ilmu. Ilmu ni seperti ibarat lautan yang luas. Kita hanya seperti batu yang dilemparkan ke dalam lautan. Batu itulah ilmu yang kita ada. Lautan yang luas itulah ilmu yang terbentang. Maknanya banyak lagi yang perlu kita gali dalam menuntut ilmu. Yang ke-24, jangan bertangguh dan melambat-lambatkan urusan. Janganlah seorang murid itu bertangguh dalam urusannya atau melambat-lambatkan dalam memperoleh sesuatu faedah yang berbaki sedikit sahaja lagi yang perlu diselesaikan. Hal ini kerana sifat bertangguh atau melambat-lambatkan adalah suatu penyakit. Esoklah, minggu depanlah saya belajar. Minggu depanlah saya pergi kelas. Nantilah saya tulis. Nantilah saya hafal. Dia akan merugikan. Jangan bertangguh. Ada kesempatan, kita yakin benda tu baik, buat dengan segera mengikut kemampuan dan kebolehan masing-masing. Jangan bertangguh. Itu poin dia. 25. Tidak memberatkan diri dengan sesuatu di luar tanggungan. Adab seorang murid, tidak beratkan dirinya dengan sesuatu di luar tanggungan. Maksudnya, janganlah seorang murid itu memberatkan dirinya dengan perkara yang dia tidak mampu tanggung. Hal ini kerana akan membawa kepada perasaan bosan untuk meneruskan perkara tersebut. Kadang-kadang adalah perkara-perkara yang kita tak mampu kan. Nak belajar ilmu usul fiqh, kadang-kadang di luar batasan bagi orang awam. Maka perkara-perkara tersebut janganlah kita belajar terlampau dalam sehingga kita jadi bosan. Cukup untuk kita tahu mana hukumnya, kaedah istinbatnya dan sebagainya. Sebab kalau benda yang berat, kita tanggung juga menyebabkan kita akan rasa frust bila kita tidak faham dan kita akan bosan untuk meneruskan perkara tersebut. Belajar ni kita kena rasa seronok, rasa enjoy. Buat perkara yang kita rasa seronok nak teruskan. Barulah kita rasa benda tu boleh kita istiqamah. 26. Adab yang ke-26, sabar, menunggu dan tidak ponteng. Apa maksud dia? Apabila seseorang murid datang ke dalam majlis pengajian lalu mendapati gurunya tiada, hendaklah dia menunggunya. Janganlah dia meninggalkan ataupun ponteng kelas pengajiannya. Contoh kan, guru terlambat.
Terlambat sikit lah, 2 minit, 3 minit, 5 minit. Ada urusan. Dia kata dia boleh hadir tapi terlambat sikit. Janganlah bila kita tengok dia tak ada, kita pun terus tak balik lah. Ataupun teruslah left, jangan. Left group contohnya. Atau left left online contohnya. Jangan. Kalau ada urusan tak apalah. Cuma kalau kita malah dah saya guru ni lambat ni. Jangan. Sabar. Sabar itu subur, tidak sabar masuk kubur. Sabarlah. Mungkinlah guru ada urusan dan sebagainya. Selain itu, sekiranya murid mendapati gurunya sedang tidur, janganlah dia mengganggunya. Ni kalau pondok-pondok lah. Guru sedang tidur, janganlah kita kejutkan guru. Bahkan hendaklah dia bersabar sehingga gurunya bangun daripada tidur ataupun dia beredap meninggalkan majlis. Sebaiknya dia bersabar sebagaimana dilakukan oleh para salaf. Itu maksud dia. 27, merebut peluang untuk menuntut ilmu. Seorang murid hendaklah merebut kesempatan untuk menuntut ilmu sementara masih ada waktu lapang, aktif dan masih berusia muda. Ambil peluang. Sebab peluang ni tidak selalunya datang. Waktu kita sihat, ini peluang. Waktu kita ada masa lapang, ini peluang. Waktu kita masih bertenaga, ini peluang. Ambil peluang menuntut ilmu sebaik mungkin. Kerana satu masa nanti, peluang ini akan hilang. Begitu juga sementara masih diberikan kekuatan badan, ketajaman idea, kurangnya kesibukan yang ditanggungnya sebelum tiba saat menganggur atau berpangkat tinggi. Satu masa nanti tak sempatlah kita nak menuntut ilmu, mungkin kerana kenaikan pangkat ataupun dipindahkan ke satu tempat yang lain, nak menuntut ilmu dah tak sempat. Ada masa seboleh mungkin kita belajar pelbagai cabang ilmu. Imam Syafi'i berkata, hendaklah kamu bertafakuh mendalami ilmu sebelum kamu dilantik sebagai ketua atau pemimpin. Kerana apabila kamu sudah memimpin, tiada luang lagi untuk kamu bertafakuh. Maknanya, sebelum kamu jadi orang yang besar, kamu pasti akan sibuk. Maka sebelum kamu jadi orang yang besar ni, tuntutlah ilmu sebanyak mungkin. Bila dah jadi orang besar, nak menuntut ilmu dah tak sempat jadi. Itu yang ke-27. Yang ke-28. Memperbetul, mengulang dan menjaga hafazan. Ini juga adab bagi penuntut ilmu. Seorang murid hendaklah memperbetulkan hafazannya dengan teliti dan mengulanginya berkali-kali agar ia melekat dengan kuat. Kemudian hendaklah dia menjaga hafazannya dengan baik, mengulanginya dan sentiasa berfikir mengenainya. Saya kalau belajar ataupun mengajar kitab-kitab tafsir, di mana-mana surau lah biasanya saya akan bagi homework. Homeworknya apa dia? Homeworknya ayat yang kita belajar pada hari tersebut, homeworknya para jemaah kena hafal ayat itu. Kalau dia tak dapat hafal semua pun, hafal sebahagian pun cukup baik dah. Itu homework lah sebagai satu tugasan kepada jemaah yang mendengarnya. Itu adab yang ke-28. Mengulang dan menjaga hafazan. 29. Adab seorang murid adalah mendahulukan perkara yang lebih penting. Seorang murid hendaklah memulakan pembelajarannya iaitu proses hafazan, ulang kaji dengan perkara penting terlebih dahulu, kemudian diikuti perkara penting selepasnya. Mengikut keutamaan. Maknanya ada aulawiyat dia lah. Ada keutamaan yang mana yang perlu didahulukan, yang mana perlu dikemudiankan. Para jemaah sekalian, kita berhenti dulu muka surat 55. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk pada adab yang ke-30. Adab yang ke-30. Kemudian kita akan lengkapkan minggu depan bermula adab yang ke-30 hingga adab yang ke-36. Dan kita akan masuk bab yang ke-6 nanti. Pendek dah. Bab yang ke-6 dan bab yang ke-7 hanya ringkas sahaja. Kemudian insya-Allah saya jangkakan maksimum lah. Kalau tidak dapat khatam minggu depan pun, kita akan berjaya khatamkan kitab kita ni 2 minggu lagi. Alhamdulillah selesai kita belajar dalam kitab adab
orang yang menuntut ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Wallahu alam. Ustaz bersama dengan kita dah, Fadil Dr. Faisal. Saya serahkan kepada moderator. Dipersilakan. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Ustaz Wan Halim atas kesediaan berkongsi ilmu mengenai adab seorang murid itu. Dan demikianlah antara adab penuntut ilmu yang telah digariskan dan secara tidak langsung sesuai untuk diaplikasikan oleh semua penuntut ilmu secara umumnya, dan dengan menerapkan adab ini akan mengukuhkan dan memantapkan diri seseorang penuntut ilmu itu bertepatan dengan tuntutan syarak. Dan insyaAllah di lain kesempatan kita akan bersama-sama dengan Ustaz dan para jemaah sekalian untuk sambungan seterusnya. Dan Ustaz kita akhiri dulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua, bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baiklah para jemaah sekalian, marilah sama